Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama kita dan keikhlasan yang mantap di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah bulanan kita yang terpaksa diubah tarikhnya ke hari ini menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat berapa? 242. Alhamdulillah. Kitab saya hilang. Yang saya ada tanda-tanda tu tak tahulah tertinggal kat mana. Jadi bawa kitab lain, belum ada tanda batu nisan. Baik, di muka surat 242, subtopik yang keempat berkaitan dengan kuburan, iaitu berkaitan dengan meletakkan batu nisan. Soalan, apakah dalil dibolehkan meletakkan batu nisan di kuburan? Kotlah orang zaman sekarang ni macam-macam dia punya idea. Tak ada dalil ni letak batu nisan, kotlah timbul macam itu. Cuma setakat yang saya perhati kat Malaysia ni belum ada lah yang kata tak ada dalil letak batu nisan. Belum jumpa, orang lain jumpa mungkin juga. Tapi kalau tak ada dalil zikir lepas solat tu ada, tak jumpa yang tu. Tak ada dalil doa secara berjamaah, imam doa, makmum aminkan, itu dah jumpa. Tak ada dalil selawat selang-selang tarawih, itu dah jumpa lah. Tapi kalau yang ini belum jumpa lagi, tapi tak apa, kita ambil tahu. Kalau timbul jawapan dalil meletakkan batu nisan di kubur. Hadis bahawasanya Nabi SAW meletakkan sebiji batu yang besar yang kita panggil nisan itulah di sisi kepala, yakni bahagian kepala kubur Sayyidina Uthman bin Maz'un, dan Nabi SAW bersabda, maknanya tujuannya, objektif dari letak batu nisan itu apa dia? Agar diketahui dengannya kubur saudaraku, supaya aku boleh mengebumikan padanya sesiapa yang mati daripada keluargaku. Jadi tujuan letak batu nisan itu sebagai tanda bahawa si fulan bin si fulan itulah yang dikebumikan di situ. Kotlah kalau ada nak kebumikan orang yang kawan karib dia ke, kaum kerabat dia ke, tahu di sini maknya. Jadi anaknya meninggal tanam di kubur di sisi kubur ibu dia, ataupun ini kubur suaminya, jauh lagi isteri dia meninggal tanam di sisi kubur suaminya, boleh. Ataupun sebagaimana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di sisi baginda, iaitu sahabat baginda Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu
dan sahabat baginda Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dari para ulama berpadukan kepada dalil tadi, menyebutkan misalnya dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Abu Bakar Syata Ad-Dimyati rahimahullah taala menjelaskan, dan disunatkan meletakkan batu atau kayu sebagai tanda kan. Batu boleh, kayu juga boleh, maknanya yang boleh menjadi tanda di sisi kepada mayat, di bahagian kepala, kerana bahawasanya Nabi SAW meletakkan sebiji batu besar di sisi kepala, yakni kubur Sayyidina Uthman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu, dan Nabi SAW bersabda, agar diketahui dengannya kubur saudaraku, supaya aku boleh mengemumikan padanya sesiapa yang mati daripada keluargaku. Jadi tak betul jugalah tuduhan mengatakan kalau kita belajar kitab fiqh ni tak tahu dalil. Bergantunglah. Kalau kita belajar kitab fiqh yang ringkas, yang sekadar nak cerita hukum, biasanya memang dia tak sebut dalil. Dia hanya sebut hukumnya apa, syaratnya apa, yang membatalkan apa. Dia tak bawa dalil. Kerana objektif dia nak cerita hukum saja. Tapi kalau kitab yang pertengahan dan ke atas, biasanya dia akan sebut juga dalil macam di sini. Sunat dan tak batu nisan terus diceritakan dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau yang lebih tinggi, ada kalanya disebut pula pandangan yang berbeza. Dalam soal ni tak ada khilaf lah. Di tempat-tempat yang ada khilaf, kalau kitab-kitab yang besar dia bagi tahu, ada ulama yang berpandangan berbeza dari apa yang kita pegang. Dalil mereka begini, sedangkan dalil kita begini. Itu kitab yang besar-besar. Baik, subtopik yang kelima, iaitu masalah meninggikan kubur. Kubur tu kalau kita dah kebumikan jenazah, kita kambuskan dengan tanah, boleh saja dia jadi rata. Tapi kita tinggikan, adakah boleh? Jawapan, ianya secara umumnya harus, diharuskan, boleh. Di mana dalil? Itu kejadian yang sama, iaitu hadis ketika Sayyidina Uthman bin Maz'un meninggal dunia radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW keluar menziarahi jenazahnya. Setelah dikebumikan, Rasulullah SAW meletakkan sebuah batu yang besar di atas kuburnya dan bersabda, ata'arrafu biha qabra akhi, supaya dapat aku tahu dengan batu yang besar tadi kuburan saudaraku. Wa urfinu ilahi man mata min ahli ila jiwarihi, dan aku nanti akan menkuburkan di sisinya itu siapa yang meninggal dunia di kalangan ahli keluargaku, dikuburkan di sisi kuburan tadi. Batu tersebut sangat besar dan berat, sehingga Zaid bin Harisah radhiyallahu taala berkata, kami mengetahui siapa di antara kami yang paling kuat yang telah menganjak batu tersebut ke atas kubur Uthman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud. Apa kaitan meninggikan? Iaitu sama-sama menjadi tanda bahawa ini kuburan. Baik, yang keenam, yang ini kadang-kadang jadi isu. Jadi siap bergaduh lagi. Abang nak buat, adik tak nak buat, adik nak buat, abang tak mau. Bid'ah, Nabi tak buat dan sebagainya. Ya. Dah diterangkan. Talqin kita dah terangkan itu lagi. Sebab masa tu ada isu tazkirah atas kubur ya. Jadi kita dah huraikan talqin, selesai alhamdulillah. Tapi kesimpulannya, kalau kita nak lihat di muka surat 247, kalau dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab Al-Majmu', wa amma talqinul mayyiti ba'da dafni faqad qala jama'atun wa katsirun min ashabina bi istihbabihi. Adapun talqin kepada mayat selepas daripada dikebumikan, maka berpegang dengan
sunatnya talqin itu sekumpulan dan ramai daripada ashabina, maknanya ulama-ulama mazhab Syafi'i. Sementara kalau kita lihat misal 248 mazhab yang lain, mazhab Hanafi, Syekh Abdul Ghani Al-Ghanimi Al-Dimashqi Al-Hanafi dalam kitabnya Al-Lubab fi Syarh Al-Kitab berkata, manakala hukum mentalqin mayat pada kuburan merupakan syariat Islam di sisi ahli sunnah wal jamaah, kerana Allah menghidupkannya dalam kuburannya. Dan dalam riwayat hadis tu berkata dengan talqin itu bila disuruh dalam alam ruh tu, ya, dia duduk ya, di alam ruh tu dan dia menjawab seruan orang yang talqin itu. Ini mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, Imam Al-Qurtubi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, pengarang kitab tafsir yang terkenal, telah menulis satu bab yang khusus mengenai amalan talqin di sisi mazhab Maliki dalam kitab beliau At-Tadhkirah bil ahwalil mauta wal akhirah. Dalam bab itu beliau menjelaskan amalan talqin itu diamalkan oleh para ulama di Qurtubah dan mereka mengharuskannya. Dalam mazhab Hambali, Al-Imam Al-Mardawi Al-Hambali dalam kitabnya Al-Insaf fi ma'rifatir rajih minal khilaf, nak kenal mana pendapat yang kuat dalam perkara-perkara yang ada khilaf. Kata beliau, terjemahannya, faedah disunatkan talqin mayat selepas kebumiannya di sisi kebanyakan sahabat. Sahabat di sini bukan sahabat Nabi, ashab. Ashab di sini maksudnya ulama-ulama dalam mazhab tersebut. Jadi dalam kes ini ashab di sini mana ulama dalam mazhab Hambali. Dianjurkan mengikut pendapat yang muktamad, pendapat yang dijadikan sandaran dalam mazhab Hambali. Talqin ini dianjurkan. Jadi tak perlulah sampai nak membid'ah sesat kan. Kerana ini adalah ijtihad para alim ulama 4 mazhab. Kau kamu tak mau talqin, terpulang. Ya. Kadang-kadang yang tak mau talqin dia buat lain pula, buat tazkirah buat apa ya. Tapi tak perlulah nak membid'ah-bid'ahkan amalan yang dihukum sunat oleh para ulama berdasarkan dalil yang mereka pegang. Bahkan Syekh Ibn Taymiyah juga tidak sampai mengharamkan amalan talqin sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Saya terus terjemah ya, sebab panjang kalau nak baca yang Arab dulu. Adapun talqin yang disebutkan ini maka telah dinakalkan, mana dibawa riwayatnya daripada sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa sebahagian daripada sahabat Nabi menganjurkan atau menyuruh orang melakukan talqin, seperti Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dan yang lain dari beliau. Jadi golongan yang anti talqin, dia kata riwayat itu tak kuat. Ada apalah itu penilaian kamu? Kamu yang rasa tak kuat. Kamu tak boleh memaksakan penilaian kamu terhadap ijtihad para fuqaha. Kerana para fuqaha bila mereka berfatwa, ada kemungkinan walaupun dari segi sanad mereka melihat satu riwayat hadis itu tidak kuat, tapi ada sebab kenapa mereka memfatwakan bahawa ianya sunat. Kerana tak kuat bukan berarti palsu. Tak kuat itu masih ada kemungkinan bahawa ianya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah satu amalan yang kalau dilakukan ada kemungkinan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalau tidak betul pun itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia lebih kepada satu peringatan kepada sekurang-kurangnya orang yang mendengar apa yang disebut dalam talqin tersebut. Tapi kita tahu dalam bab yang keempat dahulu bahawa hadis yang dhaif itu masih diamalkan selagi mana bukan untuk menetapkan halal haram sah batal, sekadar menceritakan tentang kelebihan beramal. Dan tidak juga semua sahabat melakukannya. Mana sebahagian sahabat menyuruh dengan talqin dan sebahagian yang lain tidak melakukannya. Sebab itulah Imam Ahmad bin Hanbal
rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama yang lain mengatakan bahawa talqin ini tak ada masalah, boleh dibenarkan, walaupun kalau mereka tak suruh pun mereka tidak larang. Itu secara ringkasnya. Di muka surat 251 dalam kitab yang sama, Majmu'ul Fatawa, talqin orang mati selepas daripada kematian itu tidaklah wajib secara ijma'. Maknanya tidak ada ulama yang memfatwakan talqin itu wajib, ya. Dan tidaklah juga satu amalan yang masyhur di zaman Nabi SAW dan juga khalifah, tetapi itu diriwayatkan daripada sebahagian daripada sahabat Nabi. Maknanya murid-murid Nabi ada yang menganjurkan talqin, seperti Abu Umamah dan juga Wasilah bin Al-Asqa, dan antara imam-imam mazhab yang memberi pelonggaran, maknanya boleh lakukan talqin ini adalah seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dan murid-murid beliau ada yang menghukumkannya sebagai mustahab, digalakkan. Demikian juga daripada kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Dan memang ada ulama yang memakruhkannya kerana menyangkakan ia adalah bid'ah. Maka pendapat dalam isu talqin ini 3. Ini mengikut Al-Imam Ibn Taimiyah, iaitu istihbab, yang disunatkan, wal karahah makruh, wal ibahah iaitu harus. Jadi tak ada ulama yang mewajibkan dan tidak ada juga ulama yang mengharamkan. Jadi ada keluasan, tidak perlu sampai bergaduh dalam masalah talqin ini. Ada orang kata, buat apa talqin, dia dah mati kan jadi dengar. Kita tazkirah bagus, bagi kita tazkirah untuk orang hidup, dia orang boleh dengar, dia orang boleh hisap. Buat dia hisap. Yang penting hidup hati tu, ya. Kalau hanya hidup nyawa saja, hati dah mati, tak hisap juga. Tapi tak ada masalah lah, nak tazkirah lah. Cuma mengatakan, ya, tak ada faedah talqin orang mati sebab orang mati itu sudah tidak mendengar. Itu bercanggah dengan dalil dan bercanggah dengan pendirian para ulama. Bahkan Syekh Ibn Taimiyah sendiri dalam kitabnya Iqtida'us Siratal Mustaqim, beliau menyebutkan, wala yadkhulu fi hadzal bab ma yarwi min anna qauman sami'u radda salami min qabri Nabi SAW. Jadi tidak termasuk dalam bab ini apa yang diriwayatkan bahawa ada sebahagian mendengar jawapan salam daripada kubur Nabi SAW. Maknanya bila ada orang bagi salam, ada orang dengar jawapan salam daripada kubur Nabi SAW atau daripada kuburan selain daripada baginda di kalangan orang-orang soleh. Dan adalah di kalangan tabi'in, iaitu Imam Sa'id bin Al-Musayyib, dia mendengar azan daripada kuburan tersebut pada malam-malam yang dipanggil sebagai malam Al-Harrah, iaitu malam ketika Madinah itu dikepung oleh musuh dan yang seumpama dengannya. Ini perkara-perkara yang luar biasa lah, tapi tidak mustahil berlaku. Jadi kata Al-Imam Ibn Taimiyah, fahadha kulluhu haqqun. Jadi semuanya ini, ya, dengar jawapan salam daripada kuburan Nabi SAW ataupun daripada kuburan wali-wali orang soleh, ataupun dengar laungan azan, ya, ini semuanya adalah perkara yang benar. Berbeza dengan sebahagian daripada orang yang mengidolakan Al-Imam Ibn Taimiyah, mereka begitu sinis dan memperli kejadian-kejadian yang pelik, yang luar dari kebiasaan, seolah-olah perkara itu mustahil berlaku. Syekh Ibn Al-Qayyim, iaitu murid pada Al-Imam Ibn Taimiyah, mengatakan amalan talqin sudah diketahui semenjak zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dan sebelumnya. Maknanya semenjak zaman salaf. Jadi yang ditalqin ni, dia mungkin tak baca, ya, pandangan para ulama yang menisbahkan amalan ini semenjak dari zaman salaf. Beliau berkata di dalam kitabnya Ar-Ruh, mentalqinkan mayat selepas dikebumikan merupakan amalan yang telah tersebar di Syam. Syam sekarang meliputi Palestin, Jordan, Syria dan Lebanon. Pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala,
dan sebelum daripada itu lagi. Maknanya zaman salaf telah diamalkan talqin. Jadi orang yang baru nak terkejut ni, baru macam rasa-rasa dia nak beramal dengan agama ni, dia sangkakan talqin ni hanya perkara baharu, perkara bid'ah. Begitu juga di Kurtubah dan kawasan-kawasan sekitarnya. Bahkan pengasas gerakan Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi menganjurkan talqin mayat selepas dikebumikan di dalam kitab beliau Ahkam Tamanil Maut. Dan juga beliau memperakui dalam kitab yang sama tentang adanya kehidupan di alam kubur. Selesai. Jadi kesimpulan bab talqin ini, ramai ulama yang mensunatkannya atau mengharuskannya, dan memang ada juga ulama yang menghukumnya makruh, tidak ada yang mengharamkan, tidak ada yang mewajibkan. Subtopik yang ketujuh, masalah membaca Al-Quran di kubur. Sebab ada orang kata tak boleh baca Quran di kubur. Bahkan dia kata Imam Syafi'i tak bagi. Kamu mengaku mazhab Syafi'i, tak ikut pun Imam Syafi'i tak bagi baca Quran di kubur, betul ke? Atau hanya sembang saja? Soalan, bolehkah membaca Al-Quran di kuburan? Jawapan, Ahlul Haq, yakni Ahli Sunnati wal Jamaah, telah ijma', yakni telah sepakat boleh membaca Al-Quran untuk mayat, untuk orang yang telah meninggal dunia, dan bacaan itu bermanfaat bagi si mati dan pembacanya. Disebutkan dalam hadis, ini secara khusus ya, Nabi SAW bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Hendaklah kamu membaca untuk orang-orang yang mati di kalangan kamu itu surah Yasin. Memang boleh juga mautakum ini berarti orang yang hampir mati, boleh jadi. Tetapi yang zahir, makna yang asal dari mautakum orang yang telah mati. Jadi kalaupun kita nak menerima orang yang hampir mati juga termasuk dalam hadis ini, tidak akan sampai menolak orang yang telah mati, kerana itu yang asal. Maka boleh kita baca Yasin untuk orang yang nazak, yang hampir mati. Dan jelas daripada hadis ini boleh kita baca Yasin bagi orang yang telah meninggal dunia. Imam Asy-Syaukani berkata, hadis ini darajatnya hasan. Tidak ada beza bacaan Yasin daripada jemaah yang hadir di sisi orang mati atau di atas kuburannya dengan membaca seluruh ayat Al-Quran atau sebahagiannya bagi orang mati. Bacanya itu di masjid atau di rumah, tak ada beza, boleh. Nak baca di sisi mayat sebelum dikebumikan boleh. Nak baca selepas dikebumikan di kuburan juga boleh. Nak baca di rumah juga boleh. Nak baca di masjid juga boleh. Tapi ada sedikit sekarang, kalau kita baca di kubur, dia kata tak boleh. Dia baca di masjid. Ini menyempitkan perkara yang luas. Tidak semua ibadah dia mesti dilakukan di tempat tertentu. Banyak ibadah ada pelanggaran. Memang tak nafikanlah macam ibadah haji itu tak boleh lah, mesti dekat di Kaabah lah, atau wukuf tu mesti di Arafah lah, mabit tu mesti di Mina. Tapi banyak ibadah lain seperti baca Quran, dari segi tempat itu tidak disempitkan. Banyak tempat boleh baca Quran. Kemudian Imam Daruqutni meriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, man marra ala maqabir faqara'a qul huwallahu ahad 11 marratan thumma wahhaba ajraha lil amwati mu'tiya minal ajri bi adadil amwati. Barang siapa yang lalu di sisi kuburan, lalu dia membaca Huwallahu Ahad 11 kali dan dia menghadiahkan pahala itu kepada si mati, maka dikurniakan pahala sejumlah orang-orang yang ada di kuburan itu, sejumlah orang yang mati dalam kuburan tersebut. Jadi kalaulah misalnya kalau hadis ini dinilai dhaif sekalipun, ini hanya fadailul a'mal, kelebihan beramal. Sebagaimana Imam Nawawi sebutkan, para ulama sepakat menerimanya.
Membaca surah Al-Baqarah di kuburan adalah amalan tradisi orang Ansar. Untuk kita ni kadang-kadang jugalah suruh baca Baqarah. Kurang Allah sebelah kali itu kita gagahlah. Ya, kalau suruh baca Baqarah dengan nyambung dengan apa kita orang Melayu ni dah tak faham sana. Kalau faham tu boleh kita rasa khusyuk dengan ayat Quran ni. Bila tak faham, campur dengan gelap, campur dengan nyamuk, ya, kurang Allah sebelah kali. Kuranglah ya. Tapi dari segi amalan, ini adalah amalan tradisi golongan Ansar. Hafaz bin Ghiyas menceritakan kepada kami daripada Mujahid daripada Asy-Sya'bi, beliau berkata rahmatullahi alaihi, kanatil ansaru yaqra'una indal mayyiti bi suratil Baqarah. Orang kita baca Fatihah pun malam. Ni apa ni? Asal orang mati Al-Fatihah, Al-Fatihah. Tak ada surah lain ke? Tidak Al-Baqarah sekali, tengok dia macam mana. Dimaklum kepada jemaah, saudara kita baru meninggal dunia Al-Baqarah. Baru tahu. Bukan jam juga nak habiskan. Wujudlah Al-Fatihah kita hafal. Pendek. Umul Kitab. Pendapat ulama Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, "Lau qara'u inda qabrihi syai'an minal Qur'ani kana hasana, walau qara'ul Qur'ana kullahu kana ahsana." Ini yang kata Imam Syafi'i larang. Dia kata Imam Syafi'i tak bagi baca Quran untuk orang mati. Mana ada? Ini mereka-reka. Yang ada riwayat daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah kalau orang tu baca Quran untuk si mati, sampai pahala pada si mati atau tidak. Jadi ada riwayat dari Imam Syafi'i mengatakan tak sampai. Bukan tak boleh, boleh, tapi pahala itu untuk kamu yang baca, bukan untuk si mati. Jadi riwayat daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu bukan isu boleh ke tak boleh baca Quran untuk si mati. Itu sepakat, semua ulama kata boleh. 3 mazhab kata sampai pahala. Satu riwayat dari Imam Syafi'i kata tak sampai, bukan tak boleh. Mana kalau kamu baca ikut kaul tu, pahala dapatkan kamu. Itu pun Al-Imam Zakaria Al-Ansari, ulama mazhab Syafi'i sendiri, Syekhul Islam, mengatakan bahawa yang kata tak sampai itu pertama kalau tak dibaca di sisi mayat. Kalau dibaca di sisi mayat jadi. Yang kedua kalau tidak diniatkan. Kalau diniatkan jadi. Yang ketiga kalau tidak didoakan. Kalau didoakan jadi. So itu kita bila kita buat tahlil arwah, kan kalau imam tu dia akan baca, ataupun pada tahlil tu dia akan baca Allahumma ausil sawaba ma qara'na minal Quran dan seterusnya. Ya Allah, sampaikanlah pahala apa yang kami baca itu. Kerana meraihkan huraian daripada ulama Syafi'i tentang pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Adapun baca Quran di sisi kubur, inilah pendapat Imam Syafi'i. Lau qara'u, kalaulah mereka itu membaca di sisi kubur si mati itu sesuatu ayat daripada Al-Quran, maka itu adalah sangat elok. Maknanya baca satu surah, 2 surah, itu elok. Dan kalaulah mereka membaca Quran itu ke semua sekali sampai khatam, maka itu lebih elok. Ini pendapat Imam Syafi'i. Mana yang kata Imam Syafi'i larang tu? Saya selalu tanya, yang kata kau dalam Facebook Imam Syafi'i larang. Dia kata cuba bawa mari perkataan Imam Syafi'i itu dalam kitab mana? Muka surat berapa? Yang kata Imam Syafi'i larang tu di mana? Baik. Disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in pada Hamish I'anatul Talibin, laqad nassa Syafi'i wal ashabu ala nadbil qiraati ma tayassara ilal mayyiti. Telah menyebutkan dengan jelas oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama mazhab Syafi'i atas sunatnya membaca apa yang mudah daripada Al-Quran. Hafal apa? Hafal Qul Allah, baca Qul Allah. Hafal Qul Bil Falaq, baca Qul Bil Falaq. Ya. Hafal ayat kursi, baca ayat kursi. Ma tayassara, apa yang mudah. Dan doa selepas daripadanya. Ai li annahu hina idin arja lil ijabati, kerana pada ketika itu diharapkan istijabah daripada Allah Ta'ala. Wala idal bayyita tanalu barakatul qiraati kal hayyil hadiri, dan oleh kerana si mati itu mendapat berkat daripada bacaan Al-Quran sama seperti orang yang hidup. Kita orang hidup, kalau ada orang baca Quran dekat dengan kita ada berkat. Kalau kita tak faham pun ada berkat. Apatah lagi kalau orang itu orang yang soleh, orang yang membaca dengan tadabbur, membaca dengan elok,
ada barakah dia. Dan barakah itu juga tidak terhalang bagi orang yang telah meninggal dunia. Renungan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, siapa? Pengasas fahaman Wahabi. Dia Wahabi tak ustaz? Dia pengasas. Ada orang tanya saya tu. Syekh Abdul Wahhab ni Wahabi ke? Dia pengasas gerakan Wahabi. Dia cenderung kepada pendapat sampai kiriman hadiah pahala bacaan Al-Quran kepada orang mati. Dalam kitabnya Ahkam Tamanil Maut muka surat 75, beliau menulis sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abdul Aziz mengarah Al-Halal dengan sanadnya daripada Anas secara marfu', man dakhalal qabra faqara'a surat Yasin khafafallahu anhu. Barang siapa yang masuk ke kuburan lalu membaca surah Yasin, nescaya Allah meringankan bagi orang yang meninggal dunia itu. Dan bagi orang yang membaca itu, pahala bilangan orang yang dalam berkuburan itu sebanyak-banyak kebaikan. Dalam kitab yang sama, Syekh Abdul Wahhab juga menganjurkan membaca surah-surah dalam Al-Quran dan menghadiahkan pahala kepada semua ahli kubur. Man dakhala al-maqabira, buku 258. Summa qara'a Fatihatal Kitabi wa qul huwallahu ahad wa alhaakumut takatsur. Barang siapa yang pergi ke kuburan lalu dia baca Fatihah, kemudian baca suratul Ikhlas qul huwallahu ahad, kemudian dia baca alhaakumut takatsur, kemudian dia berkata, inni ja'altu sawaba ma qara'tu min kalamika li ahli al-maqabiri minal mu'minina wal mu'minat. Lepas dia baca Fatihah, Allah dengan Al-Hakumut Takatsur, dia kata, ya Allah, sesungguhnya aku menjadikan pahala apa yang aku baca itu daripada kalammu untuk ahli kubur ini di kalangan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Kanu syufa'a'an lahu ila Allah Ta'ala. Nanti orang-orang ini menjadi orang yang memberi syafaat kepada dia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana dia di akhirat nanti, kalau dia itu ada masalah dosa ya, dan sebagainya tersangkut, orang-orang ini akan meminta syafaat. Moga-moga Allah lepaskan dia, moga-moga Allah ampunkan dia, kerana jasa dia itu menghadiahkan pahala bacaan 3 surah tadi ketika dia masih hidup. Selesai. Ada sebarang soalan? Seterusnya, topik yang ke-8, menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu pula nak bawa cerita ni? Macam semua orang dah tahu kan, ziarah makam Nabi sunat lah, dapat pahala. Ya, ziarah kubur orang lain pun dapat pahala. Takkan ziarah kubur Nabi nak bincang juga, faham lah. Rupanya kerana satu masa dahulu Al-Imam Ibn Taymiyah berfatwa dengan fatwa yang melanggar ijma' para alim ulama, iaitu beliau memfatwakan barang siapa yang bermusafir, cerita itu musafir. Apa niat dia musafir? Iaitu untuk ziarah kubur Nabi, untuk ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka musafir itu adalah musafir yang haram. Dipanggil safar maksiat, musafir maksiat. Maka tak boleh orang itu jamak dan qasar. Itu dimasukkan di sini ya. InsyaAllah kita uraikan dalam kuliah yang akan datang di muka surat 258. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa ahsin ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwara bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum.